وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini. Kita sambung lagi perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat. Kita masih lagi pada bab yang pertama, iaitu berkaitan dengan doa-doa istiftah ataupun doa iftitah pun boleh. Penulis Hafizahullah Ta'ala, dia senaraikan untuk bab satu ni ada 9 riwayat berkenaan dengan doa istiftah ataupun doa iftitah. Yang dah kita sentuh, yang dah kita sempat baca ialah 4 doa yang pertama, iaitu daripada doa yang, kalau kita tengok doa pertama ni ialah doa yang paling banyaklah juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada muka surat yang keempat, iaitu satu doa yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Dan sebahagian para ulama menyebut doa ini Nabi baca dalam salat fardu. Salat fardu berjemaah Nabi baca doa istiftah yang riwayat ni. Kalau kita tengok riwayatnya berbunyi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Riwayat ni yang paling banyak Nabi baca ketika mana salat fardu. Untuk salat sunat ataupun salat malam, dia ada lagi riwayat-riwayat lain. Dan seterusnya itulah. Kalau kita tengok doa istiftah yang kedua, muka surat yang ke-8, yang ni dikatakan oleh sebahagian para ulama Nabi banyak baca ketika mana salat sunat yang dibuat secara berjemaah, iaitu salat qiyam Ramadan ataupun tarawih, ataupun salat Idul Adha dan juga Idul Fitri, ataupun salat kusuf dan khusuf, iaitu salat gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Nabi akan baca dengan riwayat yang kedua muka surat ke-8 tu, iaitu riwayat yang paling ringkas dalam ke-9 riwayat ni, iaitu riwayat yang berbunyi Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Ini yang paling ringkas bagi yang jadi imam, khususnya imam tarawih. Yang ni yang suggested lah untuk dibaca. Elakkan untuk meninggalkan bacaan doa istiftah. Sebab kalau tengok, walaupun ianya sunat, tapi dari segi pengamalan Nabi dan juga dari segi keprihatinan para sahabat terhadap doa istiftah, mereka tak tinggalkan, mereka baca walaupun ianya sunat. Dan mereka pelbagaikan bacaan-bacaan doa istiftah tu mengikut salat-salat yang dilakukan. Macam kita sebut tadi lah, yang pertama tadi tu untuk salat fardu, yang kedua ni untuk salat sunat secara berjemaah, yang ketiga, yang kalau kita tengok muka surat ke-11 yang dah kita sentuh sebelum ni, yang ni yang agak panjang jugalah, yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, muka surat 11 tu, iaitu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang ni kalau kita tengok, kebanyakan yang kita duk belajar, kita biasa baca yang biasa baca yang macam ni.
Cuma yang macam ni kita ada tambah sikit. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sebab memang kita punya basic pengajian fiqh fardu ain tempat kita ni, kita guna mazhab Syafi'i, dan di sisi Syafi'iyah untuk doa istiftah ni boleh gabung beberapa riwayat. Maknanya kita salat tu, kita boleh ambil riwayat ni sikit, baca sekali saja. Maknanya gabung sekali. Kebanyakan para ulama yang lain, maknanya dari segi mazhab lain, mereka hanya ambil salat tu, riwayat tu saja, tak gabung. Sebab Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila tu riwayat lain. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi riwayat lain pula. Syafi'iyah dia okey untuk gabung 2-3 riwayat dalam satu bacaan doa istiftah. Maknanya kalau satu orang tu dia nak baca 4 riwayat untuk satu salat tu, jadi panjang sikit doa istiftah dia boleh. Di sisi Syafi'iyah dia boleh. Okay. Tapi dari segi pengamalan Nabi tak buat campur macam tu. Nabi buat separate, Nabi asing-asingkan. Untuk salat ni satu riwayat ni, untuk salat ni satu riwayat ni. Tapi dari segi boleh itu boleh. Ini benda yang kita kena faham. Saya nak cerita sikit. Konsep ulama fiqh, dia bukan nak tambah benda yang Nabi ajar, tapi dia nak sebut dari segi cabang permasalahan. Sebab tu kita akan tengok, bila mana kita belajar fiqh, kita akan perasan dalam pembelajaran fiqh ni, bila mana para ulama kata yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat, kadang-kadang yang dibenarkan, yang boleh buat itu, ianya tidak ada sandaran nas. Kadang-kadang isu tu tak ada sandaran nas pun, ataupun nasnya sangat kata apa, bermasalah, hadis tu bermasalah. Okay. Kenapa para ulama fiqh ni dia punya kecenderungan macam tu? Dia punya kata apa, dia bahas satu-satu masalah dalam bab ibadah ni seakan-akan dia nak buka ruang boleh buat lebih sikit pada Nabi buat ataupun kurang sikit pada Nabi buat. Okay. Adakah mereka berniat seperti itu? Tak. Ulama fiqh dia tak berniat seperti itu. Okay. Cuma bila mana ada satu hadis, mereka perlu keluarkan cabang-cabang permasalahan untuk hadis tu. Contoh saya ambil, yang ni kita akan bincang nanti untuk bab seterusnya, iaitu bila mana satu orang daripada i'tidal, dia nak sujud, dia nak kena turun tangan dulu ke lutut dulu. Okay. Yang ni permasalahan common yang orang selalu dengar. Okay. Riwayat yang sahih kebanyakan yang mengatakan turun tangan dulu. Tapi by reality, yang ni Dr. Sukharawi sebut, dari segi reality yang lebih senang turun lutut dulu. By reality-nya. Terutamanya orang yang berumur. Okay. Orang yang muda pun sekarang dah sakit urat dah, dia pun tak larang nak turun tangan dulu. Okay. Jadi nak sebut, kenapa ada yang kata boleh turun lutut? Okay. Sebab ada setengah-setengah orang dia rigid dalam bab ni. Dia terlalu, kata apa, hadis tu dia hanya copy paste, lalu dia tak mahu lagi terima apa-apa permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3, dia tak nak terima. Okay. Sebab tu ahli fiqh dia melihat realiti, ahli hadis dia melihat kepada ketulinan bahan itu. Bahan ni tulen ataupun tidak. Datang satu hadis, datang satu pandangan, nak kena cek pandangan ni asal daripada mana, yang bawa cerita ni orang dia semua okey ke. Itu kecenderungan ahli hadis. Kecenderungan ahli fiqh, mereka mencari cabang permasalahan. Sebab tu kalau kita bincang isu ni, bacaan pelik dan ganjil ni, kita akan tengok benda-benda yang kata apa, yang macam pelik sikit. Dalam kitab-kitab fiqh bagi tahu lain, yang kita duk belajar ni lain. Hatta kalau kita tengok dalam sifat salat Nabi, kita orang-orang yang belajar dengan cara macam ni, antara kitab yang menjadi kata apa, rujukan yang popular lah dalam bab salat ni. Bahkan orang banyak kenal aliran yang mengutamakan kesahihan satu-satu ambilan amalan tu. Mereka akan kenal kitab sifat salat Nabi ni, yang ditulis oleh Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kitab sifat salat Nabi ni kalau tengok,
Yang berlegar di kalangan masyarakat kita, yang mungkin orang beli, yang terjemahan Indonesia, itu ialah mukhtasar, itu ringkasan. Yang betulnya 3 jilid, tebal, yang Arab betul tu. Sebab tu orang yang belajar di luar negara, dia akan tahu sifat salat Nabi ni. Dia ada satu sifat salat Nabi yang Al-Albani tulis, yang kedua dia panggil aslu sifat salat Nabi, yang tu 3 jilid. Aslu tu maknanya lagi panjang. Dalam tu kita akan tengok keterbukaan Syekh Nasiruddin ni dalam permasalahan tafri' al-fuqaha. Ahli fiqh dia cabangkan isu ni. Okay. Contoh macam tadilah, nak turun lutut dulu ke. Dari segi riwayat yang banyak memang suruh turun tangan dulu. Tapi adakah orang yang mementingkan keaslian satu-satu hadis, dia akan rigid, dia akan terganggu tengok orang turun lutut dulu? Sepatutnya dia tak perlu terganggu. Ada orang, dia belajar, dia dah tahu yang betul, dia tengok orang turun lutut dulu, dia macam rasa tak rasa ketat ada. Tak perlu kan? Tak perlu dia betul. Itu dia panggil pengajian dari segi nak tengok yang lebih cantiknya, yang lebih selamat daripada permasalahan kecacatan sumber, turun tangan dulu. Lagi realitinya lain. Sebab tu orang belajar. Sebab tu kau tengok Imam Syafi'i, dia mendamaikan perbalahan di kalangan ahli-ahli ilmu zaman tu isu ni lah. Orang yang gila cari sumber, dia gila nak cari barang paling ori, walaupun barang tu dia tak realistik dah. Saya bukan nak kata hadis Nabi tak realistik, cuma dia macam tu lah. Ada perawi yang dia okey waktu muda, waktu tua dia problem. Waktu tua tu baru dia jumpa riwayat yang macam lebih memudahkan orang. Kerana problem dia waktu tua, dia kurang hafalan dia apa semua, riwayat dia tertolak. Tapi dari sebelum hadis sampai ke dia, hadis tu okey pun. Kau nampak apa saya nak sebut ni? Okay. Supaya kita tak terkejut, melainkan pandangan-pandangan yang sangat ganjil, yang tu lain cerita lah. Contoh kalau kita tengok pandangan mengatakan salat jenazah tak perlu wudu, ada pandangan ganjil, ada. Sebab ada orang dia dengar dia terkejut. Benda ni pernah berlaku pada zaman Imam Syafi'i, pernah berlaku pada zaman anak murid dia. Sebab tu kalau tengok antara isu panas zaman dulu, kalau pakai khuf, sapu atas khuf. Hadis Nabi jelas benda tu boleh buat. Tapi dari segi sebaran ilmu untuk orang yang duduk luar pada Hijaz, luar pada Mekah, Madinah ni, orang Iraq yang baru masuk Islam, orang Parsi baru masuk Islam, dia terkejut. Boleh kalau pakai stoking ni sapu atas, pakai stoking kasut ni sapu atas, boleh. Sebab dia orang pada waktu tu tengok yang jenis sapu ni ialah golongan yang tak bersama dengan para sahabat, iaitu Syiah. Sebab tu kitab-kitab akidah dia beri penekanan hukum menyapu di atas 2 khuf boleh, jangan takutlah. Cuma Syiah dia kaki saja ni pun dia sapu atas, pakai khuf pun dia sapu, tak pakai pun dia sapu. Memang wuduk dia jenis sapu. Okay. Cuma kita ahli sunnah, kaki basuh, khuf baru sapu. Sama juga dengan jamak dan qasar. Ada sebahagian mereka ahli sunnah zaman dulu, tengok je orang qasar, ni mesti ahli caci maki sahabat. Kita geng jamak je, qasar tak ada. Sebab tu ada pandangan-pandangan seperti kita tengok pandangan-pandangan sebahagian fuqaha, dia hanya membolehkan jamak saja, qasar tak boleh. Ada yang membolehkan qasar saja, jamak tak boleh. Sebab apa jadi macam tu? Sebab suasana, situasi penyampaian maklumat tu. Okay. Jadi saya nak sebut sini, bila mana kita tengok dalam kitab-kitab fiqh mazhab, sebab memang kita orang Melayu ni, saya tengok sejak akhir-akhir ni trend untuk memperkenalkan buku-buku fiqh di bawah sistem mazhab, maknanya fiqh mazhab Syafi'i. Benda tu bagus. Okay. Tapi tetap kena raikan. Maknanya satu orang yang mengajar tu, dia kena sebut dari segi hadis ni macam ni. Cuma para ulama bincang. Dia jadi panjanglah sikit perbincangan tu. Okay. Cuma sikap masyarakat kita ni, bila mana benda tu dah berkait banyak sangat, satu bab, satu hadis sampai 3 kuliah tak selesai, dia dah start bosan, dia dah malas lah. Lepas tu dia kata, pening lah saya dengar ni. Tak pening pun sebenarnya. Cuma waktu dia dengar kuliah tu, dia jaga pun ada, tidur pun ada. Tu yang jadi pening. Dia sama banyak. Tu kadang-kadang dia tak lepas. Sampai kat
part yang rumit tu dia tak lepas. Itu memang tabiat. Bukan kata orang yang dengar kuliah, orang universiti pun yang dia ambil markah, itu problem dia, yang jadi tak faham tu. Okey. Cuma nak kata benda ni memang perlukan kepada ambil masa sikit. Cuma dari segi meraihkan sikap suka cari benda betul tu bagus. Itu jangan buang. Okey. Cuma bila mana kita dah dapat satu sumber betul, kita tengok orang buat lain tu masih lagi dalam room yang ahli fiqh duk bincang. Dia masih lagi boleh diraihkan. Melainkan dia buat lain betul. Kita tengok dia sujud tu meniarap terus. Yang tu tak ada dalam mazhab fiqh. Bukan turun lutut dulu ke tangan tu, turun meniarap rapat. Bukan 7 anggota dengan perut-perut pun sentuh dia punya lantai. Tu cerita lain lah. Itu bukan mazhab. Dulu syiar kumpulan sesat tu di Malaysia yang jenis sujud straight. Saya malas sebut lah, saya dah pernah ada kes dengan geng tu dulu. Sampai nak kena saman menyaman, bukan ada kes tu. Cuma syiar dia orang sujud je, bukan 7 anggota. Dia rapat, perut pun rapat ke tanah. Dia macam meniarap tu. Yang tu keluar pada mazhab fiqh. Yang tu tak payah nak raih. Yang tu memang salah pun. Clear salah. Okay. Cuma saya nak sebut, kalau kita dengar orang baca doa istiftah, dia gabung dua riwayat. Kita terdengar. Kadang-kadang ada orang dia baca, dia ada orang kita ni dia baca kuat sikit, kita dengar lah. Okay. Tak salah pun. Benda tu memang ada para ulama yang benarkan. Tapi yang paling cermat, satu salat, satu riwayat lah. Waktu salat tu satu riwayat. Jangan dia campur 2, 3. Dia macam, sebab Nabi dan sahabat tak buat. Dari segi boleh. Sebab para ulama mencari, adakah larangan secara tekstual larangan tu? Dan adakah validity, keabsahan untuk buat benda tu benda yang tertutup. Kalau tak tertutup, sebab tu ada pandangan yang boleh gabung. Itu saya nak sebut. Okay. Itu yang dah kita tengok. Riwayat ketiga ni antara riwayat yang panjang. Cuma kita orang Melayu dia akan berhenti wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebahagian orang kita baca minal muslimin, tapi dalam riwayat sebut wa ana awwalul muslimin. Okay, lepas tu dia berhenti situ. Habis situlah. Okay. Sebenarnya sambungan dia panjang lagi. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu. Yang ni jaranglah orang baca, sebab yang ni memang panjang pun. Kalau tulis tak hafal lah tu. Dia gabung. Okay. Cuma yang jadi masalahnya, riwayat yang panjang tu kita kerat setengah. Yang tu problem. Gabung dua riwayat tak apa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi ilalladhi. Tak apa sambung. Tapi kena perhabis. Sebab orang kita sampai dekat wa ana awwalul muslimin tu dia berhenti. Habis tu. Okay. Sebenarnya kena sambung panjang lagi. Dan memang tak ada orang mampu pun. Sebab dia bukan kebiasaan daripada kecil. Dia bukan dalam silibus daripada kecil lagi duk baca panjang. Memang baca sampai takat tu je. Jadi nak hafal, dah dengar sibuk, dah dengar bromo ni, dia ambil masa lah sikit. Okay. Cuma kalau bagi saya lah, lebih baik satu riwayat je lah, tak perlu gabung pun. Yang tu lebih baik. Okay. Cuma kau tengok orang buat, dia tak salah. Dia macam ni lah. Salat sujud sejadah hari Jumaat, imam. Yang sunnahnya ialah sujud tu baca surah sajadah bagi habis satu rakaat. Lepas tu surah Al-Insan rakaat yang kedua. Ada imam 2 rakaat tu dia bantai surah sajadah saja. Dia buat muka surat terakhir surah sajadah tu dia bagi rakaat kedua. Yang tu tak dibuat oleh Nabi. Okay. Kalau nak buat bagi ikut flow betul. Okay. Ikut flow tu maknanya naik daripada sujud tilawah tu, baca bagi habis surah sajadah. Ada orang dia baca sampai muka surat tu, sebab surah sajadah ni dalam Quran 3 muka surat. Sampai ayat 20 lah. Muka surat lah tu dia simpan untuk rakaat kedua. Sebab dia malas juga nak ingat yang surah Insan tu pun panjang juga. Jadi itu kita modify. Yang tu dipanggil modify tu. Okay. Tapi taklah sampai kepada haram, sampai kepada bid'ah masuk neraka, kita tak sebut yang tu. Cuma orang akan nampak, oh boleh macam ni. Sebenarnya tak boleh. Dia taklah boleh. Dan bukanlah kata larangan secara totally tak boleh. Dia tak cantik lah sebab Nabi tak buat macam tu. Sebab Nabi dia ada matlamat, dia suruh baca 2 surah tu. Pertama surah Sajdah tu dia cerita tentang keumuman syurga, neraka, balasan baik, balasan buruk. Masuk surah Insan, detailkan lagi balasan baik tu apa dia, syurga tu apa dia ada dalam tu.
Jadi awal pagi baca ayat-ayat macam ni, dia encourage orang untuk sentiasa buat baik. Kalau orang yang faham lah. Kalau orang yang meluat, apa pula pergi tambah insan lagi panjang bagi ni. Tu nak kena tengok keadaan lah. Bagi Penang, Perlis ni kita kerja Jumaat kan. Kerja Jumaat ni kalau imam nak buat, kalau Perlis masjid-masjid kampung semua orang pencing, saya rasa okey. Masjid Alwi, masjid Tuanku Syed Putra ni, masjid-masjid sibuk ni, orang-orang bekerja duk ramai ni, buat dia jadi lewat lah. Orang nak hantar, sekarang orang tak sekolah kan, budak tak sekolah. Cuma nak kata dia akan bertembung lah. Okay. Tengok keadaan. Kalau negeri yang dah memang cuti hari Jumaat tak ada isu lah. Okay. Cuma nak katanya tengok keadaan, dan Nabi tak buat pun tiap-tiap minggu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Masjidil Haram pun dia tak buat tiap-tiap minggu. Dan nak buat kena maklum. Kena beritahu lah orang. Sebab nanti tiba-tiba itu sujud, orang terkejut. Ni sujud apa, tak ada rukuk kan? Kalau surah Sajdah, kalau ada surah lain pun kena beritahu lah. Sebab dulu saya pernah salat di satu masjid di Perlis ni, dia baca surah apa nama ni, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Ayat last sekali itu ada sujud. Okay. Dia tak bagi tahu, pak dia sujud. Jadi orang pun subhanallah berbelah kali duduk belakang. Imam ni dah lupa rukuk awaknya. Dia bangkit balik, dia sambung satu lagi surah. Dia tak bagi tahu. Tak bagi tahu tu bahaya. Dia kena bagi tahu. Dia nak baca riwayat lain, dia kena bagi tahu. Bukan riwayat yang dipegang oleh kita ni, Hafs anak Asim. Dia nak baca Warsh. Tiba-tiba jemaah dengan apa hal saktah banyak ni duduk berhenti. Rupanya dia baca riwayat lain. Dia nak baca sujud tilawah, dia kena maklum. Kena maklum pada jemaah, saya nak baca macam ni. Nanti dekat tengah-tengah nanti sujud tu bukan sujud saya terlupa rukuk, memang sujud tilawah tu. Ini supaya orang dalam ibadah ni jangan bagi orang spoil. Tengah-tengah tu duk elok sedap, tiba spoil. Kenapa dia macam ni? Orang tertanya-tanya. Yang lebih sukar ialah jemaah perempuan sebab dia tak nampak imam. Itu. Jadi imam ni dia kena ada kefahaman. Sebab tu Prof Basri dia ada tulis satu buku Fiqh Imam dan Makmum. Tebal buku tu, buku baru lagi lah. Dia ada sebut tentang beberapa benda perkara macam ni. Supaya orang yang jadi imam tu dia ada preparation yang baik. Dia tak menjadikan ibadah tu nampak rumit, detail benda tu. Okay. Seterusnya, riwayat yang keempat, muka surat 15. Yang ni riwayat daripada Sahih Muslim ni. Yang ni pun dia sederhana, dia taklah terlalu panjang, tak juga terlalu pendek. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadaka fima kanu fihi yakhtalifun. Okay. Cuma kalau kita tengok dari segi hadis ni, hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha ni. Cuma dia bawa ni, orang tanya kepada Aisyah. Maknanya ada satu orang bertanya kepada Aisyah, Nabi ni kalau doa istiftah dia baca apa? Salat malam. Ini salat malam. Maknanya salat qiyamul lail lah ni. Nabi baca macam ni. Kenapa yang duk sebut Jibril, Mikail, Israfil, mention 3 nama malaikat ni? Okay. Sebahagian syarah, kalau tengok muka surat 16 pun dia sebut nama-nama malaikat yang dia sebut semuanya malaikat yang mempunyai kedudukan yang besar. Okay. Tapi dia macam tak puas, ada benda lagi tu. Tak selesai tu. Kenapa tiba-tiba sebut? Kenapa tiba-tiba salat malam disebut? Apa sabab urut hadis ni? Sabab urut hadis ni, di sisi masyarakat Arab jahiliah, mereka kenal Jibril, Mikail, Israfil ni. Kenal pada mana? Kenal daripada ahli kitab Yahudi. Okay. Cuma yang jadi gelongnya, mereka ni pun minta direct kepada 3 malaikat ni. Tak berdoa pada Tuhan. Maknanya kalau tersekat rezeki tu, terus minta pada Mikail direct. Ataupun terus buat macam-macam. Kalau orang ahli, apa nama ni, orang Mekah ni, dekat Jibril ni, dia orang pergi kutuk Jibril. Dia orang ikut sama macam Yahudi. Yahudi bermusuh dengan Jibril. Sebab apa? Di sisi orang Yahudi, Jibril ni banyak problem. Selalu hantar azab dekat bangsa Yahudi. Jadi dia orang ambil pilihan position bergaduh lah senang. Bergaduh dengan benda tak nampak. Tak selesai masalah pun. Cuma dia, maklumat tu ada. Dia ikut. Jadi Nabi betulkan 3 malaikat ni makhluk Tuhan. Ketiga-tiga malaikat ni malaikat yang besar, makhluk Tuhan yang ada tugas-tugasan. Kamu bergaduh dengan dia, kamu tak ada apa-apa untung. Kamu direct minta dengan dia pun, dia orang tak ada kuasa nak bagi. Sebab tu Nabi pun baca doa ni
untuk didengari oleh para sahabat yang masih ragu-ragu lagi. Apa status Jibril, Mikail, Israfil ni? Status dia lah nak bagi tahu ketiga-tiga makhluk ni ialah malaikat, makhluk Tuhan juga. Bukan tempat minta direct. Cuma dalam doa ni, Fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard tu ialah pencipta langit dan bumi. Saya nak sebut sikit. Perkataan fatir bagi orang Quraisy pada waktu tu ialah perkataan yang tak biasa dengar. Tak ada orang bercakap. Orang Quraisy ni dia tak kata Tuhan Maha Pencipta, dia tak akan sebut fatir, dia akan sebut khaliq. Perkataan fatir ini ialah satu perkataan yang janggal bagi masyarakat Quraisy. Cuma dalam Quran ada surah Fatir. Surah Fatir ni nak cerita tentang satu perkataan yang tak biasa didengari oleh Quraisy, bukan tak didengari oleh Arab Quraisy. Sebab setiap ahli bahasa dia ada perkataan yang dia orang selesa guna. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu qiraat, baca Quran ni ada Warsh, ada Abu Amru, ada Ibn Kathir, ada Al-Kisai, ada macam-macam lah. Okay. Orang nak tahu kenapa bacaan Quran ni dia ada riwayat berbeza-beza. Nabi bila mana Nabi beri pada sahabat, orang kata apa, macam kebenaran lah untuk sahabat ajar Quran. Sahabat pun dihantar ke kawasan-kawasan, dia orang Arab tapi dia orang tak bercakap dengan lahjah orang Quraisy. Orang Quraisy, orang Mekah ni dia ada lahjah dia sendiri. Dia ada gaya bercakap dia sendiri. Sampai dekat kawasan lain, contoh hantar ke Basrah, ke Kufah, mana-mana, orang sini tak bercakap dengan kuat engkau. Engkaulah Tuhan pentadbir langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Okay. Kalau kita tengok, Nabi start salat ni, dia berterusan, continuously sebut tentang apa yang ada pada zat Tuhan. Adakah Allah Ta'ala ni dia laparkan kepada pujian ni? Tak pun. Kita yang sedang mencari kekuatan daripada pujian ni. Tuhan sedia kuat dah pada diri dia. Sebab manusia ni, untuk dia sedar Tuhan itu Tuhan, dia sendiri kena akui dengan mulut dia. Kalau dia dengar pada orang, mulut tak sebut, dalam hati ada, tapi mulut tak sebut, dengar orang kata je, Tuhan ni maha kuat, maha perkasa. Dalam hati dah ada, dalam kepala dah simpan maklumat tu, tapi mulut tak sebut. Selagi mulut tak sebut, dia tak kuat, rasa tu tak kuat lagi. Bila mana satu orang dia salat pula dan dia sebut, itu ialah satu pengiktirafan dan itu ialah satu tajdid, pembaharuan balik rasa tu dalam diri. Sebab manusia ni dia perlukan pembaharuan rasa. Kalau tak, dia akan gelong, dia akan lupa. Lepas pada tu dia akan terikut benda-benda lain pula. Dia kena arus lain. Antal haq wa wa'dukal haq. Engkau yang pasti benar dan juga janji engkau benar. Dia sebut. Wa liqa'uka haqqun. Pertemuan denganmu itu benar. Wal jannatu haq. Syurga itu benar. Wan naru haq. Dan neraka itu benar. Wan nabiyuna haqqun. Para nabi itu ialah benar. Was-sa'atu haq, dan hari kiamat itu juga benar. Kenapa nak kena sebut dan ulang? Ini dia panggil zikir secara umum. Satu orang tu sedang, maklumat tu dah ada. Nabi ni takkan dia tak tahu syurga tu benar. Dia dah diperjalankan untuk tengok benda tu. Tapi kenapa dia kena sebut? Sebab itulah sifat manusia, dia memang perlu sebut. Dia kena sebut, baru dia ingat. Kalau tak sebut, dia tak ingat. Walaupun dia ada maklumat tu, knowledge tu dah ada, Tuhan Maha Kuasa, syurga betul, ini semua Nabi-Nabi betul. Kita boleh bayang, Nabi yang dah diperjalankan tengok syurga, neraka apa semua pun, tanya salat, kena sebut lagi. Syurga tu betul, neraka tu betul, pertemuan dengan kamu betul. Dia dah naik Sidratul Muntaha, dia dah tengok perjalanan dalam kubur pun tengok. Kita yang tak tengok ni kena sebut lagi banyak pada Nabi sebut. Sebab apa? Sebab untuk, macam saya sebut tadi dah, kalau tak sebut, manusia dia tak akan rasa, dia tak akan touch apa sebenarnya diri dia tu, apa benda dia nak buat apa sebenarnya. Sebab memang tambah zaman moden sekarang ni, mana-mana orang pun, tak terkecuali orang agama, ustaz, penceramah, penyampai ilmu agama, mereka pun mudah gelong dengan sebab banyaknya orang kata apa, ujian kiri kanan apa semua, melupakan. Turun tangga bis ni pun dah tak ingat dah. Boleh jadi dah duk teringat dah.
Nak rancang ni, rancang ni, rancang ni. Tak salah yang merancang tu. Cuma nak kata apa, dia punya faktor-faktor melupakan diri sebagai hamba tu banyak. Sebab tu waktu sunyi tengah malam, bangkit pada tidur, maknanya dah ada tenaga sikit, benda tu dia boleh memberi, orang kata apa, sentuhan awal dalam hati. Saya nak sebut sini ialah, bacalah apa pun, kalau jiwa kosong, hebat tara mana pun kalimah tu, dia tak jadi apa-apa pada orang tu. Sebab kau tengok, sebahagian orang dia ada jiwa yang penuh, kalimah tu biasa je pun, tapi dia boleh bagi kesan. Sebab tu kalau kita baca sebahagian para ulama, sebelum jadi ulama, sebelum jadi orang alim, sebahagian mereka ni perompak, pecah rumah orang. Waktu merompak tu, dalam diri ni ada nak cari kebenaran. Sebab tu kita kena tengok orang-orang yang kita tengok berpeleseran ni, dia taklah jiwa kosong. Adalah yang memang banyak jiwa kosong, tapi dia macam tengah duk buat tu, dalam diri ni struggle juga nak cari benda betul. Sebab tu kau tengok, saya tak ingat apa nama satu orang tokoh ni, dia panjat rumah orang tu, Fudail bin Iyad. Dia panjat rumah kawan tu, dia dengar bacaan Quran. Apa nama? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Belum sampai lagi ke waktu untuk orang beriman, untuk dia takut khusyuk bila mana dengar peringatan pada Allah Ta'ala. Dia yang baru sebelah kaki duk masuk dalam pagar kawan tu, dia pun sahut, dan akhirnya dia jadi orang yang alim. Panjanglah cerita dia. Cuma nak kata dalam duk merompak tu, dia duk cari lagi. Tak dinafikanlah perompak Malaysia ni tak fikir macam tu kot. Perompak Malaysia ni macam-macam. Dia ada perompak profesional, duduk dalam masjid lagi. Cuma nak kata macam-macam dah duduk dah pun, tak ada jiwa tu. Jiwa tak ada. Dia ada orang yang ada jiwa tu. Dia nak. Cuma saya nak katanya, hidup ni kalau jiwa kosong, payah nak dapat sentuhan. Dia akan jadi kosong semata-mata. Bagilah kalimah apa pun tak jadi apa. Dan ramai orang macam ni. Saya kata bagi sekitaran saya sendiri lah. Sebahagian orang yang belajar agama, buat kajian, tapi jiwa dia kosong. Dia buka kitab tu, masuk library pagi sampai petang, nak siapkan dia punya kajian dia. Tapi dia dalam sibuk dia tu, dia solat pun tak rasa apa-apa. Bahkan dia okey kalau dia tak solat pun, ada yang macam tu. Tapi dia tu duk kaji Sahih Bukhari, Muslim, tafsir kawan tu, tafsir kawan ni. Tapi dia tak ada. Dia hanya nampak, aku nak bagi siap kajian ni, buat 2-3 artikel, naik pangkat, selesai. Tapi dia duduk atas platform, duk kaji benda-benda macam ni. Memalukan bagi orang yang memang tak sangat boleh sebut, lidah pun pelat nak sebut perkataan Arab, tapi dapat satu cahaya Tuhan cukup untuk buka diri dia. Okay. Saya nak sebutnya, menjadikan diri tu ada ruang. Sebab saya tengok zaman sekarang ni lah, makin tahun makin meningkat, komitmen hidup yang melambak ni menyebabkan ruang hati jadi sempit. Tak sempat solat, baca je pun, tapi yelah baca lah, daripada tak baca, baik baca. Dia tetap lagi baik daripada orang yang tak baca langsung. Okay. Cuma nak katanya dia tak cukup waktu untuk dia bagi diri dia tu ruang untuk dia merenung. Menung banyak tapi merenung tak ada. Menung sebab apa? Berat bulan ni, banyak tak payah kan. Menung yang tu ada. Okey. Tapi nak merenung, aku ni sudah ke hidup macam ni? Dia tak ada yang tu. Yang tu dia kurang. Okey. Jadi doa-doa ni dia ialah satu pengucapan untuk menggerakkan hati. Kamu kena sediakan ruang. Bukan kamu tunggu ruang tu datang. Kamu buat satu ruang untuk diri kamu terhadap benda tu. Sebab tu salat malam untuk beginners, orang yang baru nak mula, dia tak perlu sampai 13-12 rakaat lagi. Kadang-kadang dia nak berpada dengan satu witir pun dah cukup. Untuk, orang kata apa, dia take time. Dia tak perlu laju. Tapi dia perlu, orang kata apa, penyerapan. Ada perkataan. Sebab tu kalau dia nak ambil masa, ada orang, dia bangun dulu malam, tak solat pun lagi, buka buku ni, tengok perkataan. Itu pun dah bagus lah. Dah bagus. Tak ada wudu. Dengan rambut serabai apa semua, duduk atas katil, semua berterabur lagi.
Dapatlah buku ni dulu, paling dekat dengan dia. Dia pun tengok makna, tengok perkataan Arab, tengok makna, tengok perkataan Arab. Dia ada masa untuk dia menung untuk akhirat dia. Itu lebih baik lah daripada orang bangun, saya bangun letih semalam 12 rakaat tapi dia kosong. Okey. Saya nak sebut ni, perkataan yang Nabi sebut ni ialah perkataan yang hakikatnya, kalau saya boleh gunalah perkataan ni, dan saya rasa perkataan yang saya nak guna ni tak tepat. Dia perkataan yang mashhur. Kesan dia macam sihir pun sebenarnya. Tapi bukan sihir yang jahatnya dia orang gelong tak tahu apa. Dia kalimah yang dia boleh rapat masuk dalam hati orang tu direct, dia sentuh hati orang tu direct. Okey. Sebab kalimah dia simple. Was-sa'atu haqqun. Dan akhirat itu benar. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, yang ni ada pada jemaah tabligh. Sentuhan dia tak cakap panjang. Dia cakap mudah kan. Dia kata Allah Ta'ala yang mudahkan urusan. Benda tu kita tahu, tapi bila mana dia sebut tu, dia macam tersentak sekejap. Tengah-tengah duduk makan lah talang. Saya bukan suruh join tabligh, cuma saya nak sebut dia punya kekuatan perkataan dia tu. Okay. Dia kata Allah Ta'ala bagi sedap. Kita tahu benda tu, tapi jarang sebut. Okay. Bila dia sebut tu, dia macam tersentak sekejap. Betul lah, benda yang dia sebut tu betul. Simple word saja. Tak perlu perkataan payah nak kena susun, nak buka kamu Dewan Bahasa, apa perkataan-perkataan lama yang aku nak sulam. Tak perlu kan. Cuma nak kata kekuatan perkataan. Allahumma laka aslam tu. Sambungan dia. Allahumma laka aslam tu maksud dia apa? Kepada engkau aku berserah diri. Bagi diri kita. Wa bika amantu, dan kepada engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku bertaubat. Wa bika khasamtu. Khasamtu sini dia terjemah apa? Bertawakal, engkau kembali, anabtu. Khasamtu sini disebut mengadu. Khasamtu tu maksudnya mengadu. Wa bika khasamtu. Perkataan khasamtu ni dia mai pada perkataan khasama. Khasama dalam bahasa Arab maksud dia bergaduh sebenarnya. Tapi apa dia sebut sini, apa nama ni? Kepada engkau aku mengadu. Okey. Mengadu macam mana? Dari segi asal perkataan Arab tu, khasama, khusum, maksudnya pergaduhan, pertelagahan, persengketaan. Okey. Tiba-tiba dia kata wabika khasamtu. Kepadamu aku mengadu. Dalam hidup ni kita deal dengan banyak orang, deal kita tu tak jalan. Kita jumpa orang, kita janji dengan dia nak buat ini, nak buat itu, projek ni, lalah dia diam. Kita sedang bertelagah, tapi bertelagah secara dingin. Kita bawa runsing tu. Maknanya bila mana baca doa istiftah ni, kita nak beritahu kepada Tuhan, wahai Tuhan, aku duk bergaduh dengan orang ni. Tak selesai urusan aku dengan makhluk. Bukan kita kata wabika khasamtu tu aku nak bergaduh dengan hang. Bukan aku nak bergaduh dengan Tuhan ni. Bosan dah bergaduh dengan orang. Bukan kita nak kata kita nak bergaduh dengan dia. Cuma kita kata banyak urusan aku tergendala ni. Aku nak beritahu ni. Aku nak persembahkan semua sekali masalah ni. Tuhan memang dia nak kita hina diri depan dia. Itu yang dia nak. Dia akan bagi rahmat selepas kita hina diri. Benda ni lah yang iblis dan syaitan pun idamkan. Sebab tu manusia bila mana dia ikut iblis syaitan dia nak kita ni, orang kata apa, melutut depan dia. Sebab tu orang yang kena, orang kata apa, belitan iblis apa semua ni, dia akan bagi semua benda pada syaitan. Sebenarnya semua benda tu dia kena bagi pada Tuhan, tapi dia dah bagi pada syaitan. Dia dah bagi kepada benda tu. Jadi dia nak bersaing. Iblis pun nak bersaing. Allah Ta'ala dia bukan nak bersaing dengan iblis. Cuma iblis tu dia ada sikap, dia nak macam tu. Tapi kita bagi pada Tuhan. Wa ilaika hakamtu. Dan kepada engkau lah, apa nama ni, dia sebut sini, aku berhukum. Maknanya aku duduk di bawah undang-undang kamu. Faghfirli ma qaddamtu. Okay, tengok. Sini baru nak minta pada Tuhan ni. Punya panjang, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa, sampailah kepada wa ilaika hakamtu. Poin paling besar sekali ialah faghfirli, ampunkan aku, ma qaddamtu, apa yang telah datang, wa ma akhartu, ataupun apa yang telah lalu, wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku zahirkan.
anta ilahi, engkaulah Tuhan sembahan aku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Poin dia lah minta ampun dosa je. Sebab manusia, kalau dia hidup sebagai orang yang tak ada dosa, banyak urusan dia akan mudah. Mudah macam mana? Yang ni bukan faham. Ada orang dia kata kalau kita bersih pada dosa ni, semua mudah. Mudah dari segi apa? Kalau apply borang ni tak lama lepas pada tu, dapatlah interview. Dia faham macam tu. Okay. Mudah yang dia maksudkan sini ialah kalau tak dapat pun, tak terkesan sangat. Sebab ada orang dia faham, kita ni kalau tak ada dosa semua mudah. Isi borang minta duit pun dapat pada tu. Tapi kalau tak dapat, dia pening balik. Kata tak ada dosa mudah. Ni dah tak ada dosa ni, payah semacam kat ni. Itu maknanya ada dosa lagi tu kalau cakap macam tu. Cuma nak katanya, maksudnya kena benda buruk pun okey, kena benda baik lagi baguslah, lagi dia bersyukur. Dia kena benda buruk dalam diri dia tu, dia tak ambil masa lama untuk diri dia berurusan dengan benda buruk tu. Dia kena khianat dengan orang. Dia ada masa lama nak fikir, jumpa orang tu cerita, saya ni kena khianat dengan orang, letih betul lah menghadap manusia. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Akhirnya dia ambil masa daripada seminggu jadi sebulan, daripada sebulan jadi setahun duk fikir benda tu saja. Maksud dimudahkan ini ialah Allah Ta'ala jadikan dia tak ambil masa lama pada benda-benda tu. Dia upgrade lagi diri dia. Dia upgrade diri dia. Dia tambah lagi diri dia. Okay, kita ambil satu lagi. Kita ambil apa nama ni? Keterangan Imam An-Nawawi ni. Saya ambil masa lama untuk doa ni. Sebab doa ni lah antara doa yang banyak memberi perubahan dalam hidup saya peribadi lah. Terutama waktu kita belajar luar negara. Sebab luar negara ni dia macam banyak benda kena settle sendiri. Nak sakit pun takut luar negara ni. Padahal sakit bukan kita boleh pilih pun. Cuma duk fikir, duduk luar negara janganlah sakit. Sakit susah. Arak ni bukan dia rawat kita elok. Sebab saya ada kes kawan-kawan. Doktor tu check, ni sakit biasa. Balik Malaysia check kanser pun. Dia punya cemerkap check orang lebih kurang je. Ni tak ada apa, sakit gigi je. Balik-balik kawan tu kanser. Kanser sini je. Dah mati dah pun. Maknanya, nak katanya, susah lah kalau ada benda macam tu, susah. Okay. Waktu tu tak ada kuasa apa. Sebab family kita pun bukan orang yang ada nama, yang kabel kuat, susah dia call, suruh kedutaan datang. Tak pun. Jadi waktu tu memang kena berharap dengan Tuhan semata-mata. Okay. Jadi doa ni, kita akan nampak kesan dia. Sebab dia macam, dia bukanlah kita jadi, orang kata apa, jadi benda-benda pelik lah hidup. Cuma dia macam ada satu kekuatan emosi, kena hentaman tu tak cepat jatuh. Masih lagi ada kekuatan. Okay. Sebab memang dalam Quran sebut, Allah Ta'ala kata, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Daripada malam itu, bangunlah sikit untuk kamu bersalat. Dan kami akan angkat kedudukan. Asa rabbuka ayyab'athaka maqaman mahmuda. Ayat tu dalam surah Isra. Tuhan kata kalau kamu bangun malam, Tuhan akan angkat diri kamu dan Tuhan akan beri pada kamu kedudukan yang terpuji. Okay. Kita tengok syarah para ulama tafsir terhadap ayat ni. Asa rabbuka. Moga-moga Tuhan akan angkat. Angkat tu apa? Yang paling kata apa moden mensyarahkan kata apa ni tafsiran ini, Hamka pun ada sebut dalam tafsir Azhar dia, iaitu Tuhan akan memberi kekuatan yang seakan-akan tak tahu datang dari mana. Kita kena, kita tak pernah rebah. Sebab dalam tafsir Azhar tu, Hamka dia sebut, waktu dia tafsir tu, dia sebut susah payah dia nak cerita benda agama betul zaman dia. Cara dia tak lain tak bukan bangun malam, ambillah doa ni. Itu cara dia. Last kali kita kena balik pada Tuhan, memang kita tak ada kuasa pun. Orang mari ambush tengah kuliah, orang mari nak buat macam-macam. Hati sakit. Hati sakit. Okay. Tapi apa kuasa ada? Minimum kuasa kita. Kita boleh nak tulis dalam FB, setakat viral. Viral saja tak ada apa. Kuasa viral. Betul lah orang kata. Sekarang ni isi borang pengaduan pun tak jadi apa. Kena viral baru orang layan. Betul lah dari segi realistiknya memang macam tu. Tapi lepas viral, kita ni walaupun sudah diadili, dia ada rasa tak puas hati. Rasa tak puas hati itulah dia tidak sihat untuk emosi kita.
Dia tidak sihat. Okay. Dia cara untuk deal. Sebab tu tengok dalam kehidupan Nabi, bertimbun susah yang kena pada Nabi. Adakah kita nak kata, tengok, kata kekasih Tuhan punya teruk kena. Sebab apa? Sebab kita tak faham konsep dimudahkan tu maksud dia apa. Konsep dimudahkan ialah dia kena, dia tak ada ambil masa lama untuk berurusan dengan benda tu. Go, maknanya dapat touch and go, dapat kena, pergi. Tak perlu lama-lama sangat. Okay. Jadi doa-doa seperti ni dia memberi kekuatan. Sebab tu kalau orang tanya macam mana orang zaman sekarang ni emosi terganggu apa semua. Hakikatnya emosi terganggu memang dia ada kelompongan dalam diri dia sendiri. Ada orang dia cuba nak keluarkan orang yang ada masalah mental ni daripada kerangka agama. Tak nak bincang atas pentas agama, nak bincang atas pentas kesihatan emosi. Boleh. Maknanya orang barat dia kata, ni tak ada kaitan pun. Etis ke, Islam ke, Muslim ke apa semua. Ni sebenarnya ketidakseimbangan hormon. Benda tu boleh jadilah. Benda tu make sense. Okay. Tapi sebenarnya dia yang kafir tu pun dia kena ingat. Tapi dia tak ingat lah. Waktu dia dulu-dulu pun dia dah berjanji depan Tuhan nak mentauhidkan Tuhan. Cuma dia keluar-keluar je kafir. Maknanya keperluan untuk mentauhidkan Tuhan tu memang dah ada semua orang. Tuan-tuan tengok orang paling zalim zaman sekarang. Dia dulu tu pernah janji pun dengan Tuhan nak patuh pada arahan Tuhan. Tuan-tuan tengok pemimpin negara ni dia korup apa semua. Tu muka-muka tu dulu tu pernah janji depan Tuhan. Sebab kita semua tahu. Okay. Cuma dia tak penuhi janji dia. Okay. Walaupun ada orang dia cuba nak pisahkan kerangka agama. Tapi kita ni Tuhan tak jadikan kita jauh seperti mereka-mereka tu. Taklah kita ni nak buang agama punya jauh. Taklah kita ni nak agungkan logik semata-mata sampai tak nak ambil langsung part ni. Okay. Itu kesedaran yang kita kena ambil. Saya nak ambil sikit keterangan Imam Muslim dan syarah Sahih Muslim ni. Dia macam ringkas-ringkas je tapi kita bacalah sekadar memenuhi apa yang dah disebut oleh penulis ni. Maksud anta nurus samawati wal ard ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan cahaya kepada langit-langit dan bumi-bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Okey. Maknanya nak kata, Imam Nawawi nak kata, nur itu ialah Tuhan yang beri cahaya matahari kepada langit dan bumi sehingga dia punya sistem tu okey. Menurut Abu Ubaid, dengan cahaya engkau, penduduk langit-langit dan bumi mendapat petunjuk. Maknanya nur itu maksudnya ialah petunjuk hidayah. Kenal benda betul. Tuhan yang bagi kenal. Al-Khattabi dia kata, dengan cahayanya orang buta dapat melihat, dengan cahayanya orang yang sesat mendapat petunjuk. Maknanya dia combine antara cahaya secara zahir dengan cahaya secara perlambangan. Maknanya cahaya tu maksudnya ialah cahaya matahari. Cahaya juga maksudnya ialah cahaya yang berbentuk sinaran hidayah, bisikan yang baik, gelombang-gelombang positif yang duduk dekat dengan diri dia. Ni bukan gelombang positif New Age movement tu. Gelombang ni maksudnya Tuhan tak jadikan kita duduk dalam kalangan orang yang bermasalah. Itu nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Tapi kita kena sedar, hidup sekarang ni kita akan jumpa macam-macam orang. Cuma dalam hadis Nabi sebut, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan satu orang tu, dia hidup dalam family okey, tak ada masalah, semua okey, common sense elok semua. Jumpa pasangan pun tak bermasalah, kawan-kawan tempat kerja tak masalah. Itu ada orang Tuhan jadikan macam tu, dan dia dapat syurga. Tapi ini special case lah orang dapat macam tu. Tak semua orang dapat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata antara tanda kebahagiaan orang ialah dia dapat al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Luas bukan banyak bilik, bukan 1 ekar rumah dia punya luas. 1 ekar tu rumah dia je. Rumah sempit, 3-4 bilik ataupun 2 bilik, tapi dia tenang, lebih berbanding orang yang rumah luas. Kemudian Nabi sebut al-markabul hani, iaitu orang yang ada kenderaan yang elok, kenderaan yang tak meragap, dan kenderaan tu taklah dibawa ke tempat mengarut, melainkan sampai tempat yang elok, tempat-tempat yang mendekatkan dia kepada Tuhan. Yang ketiga, al-jiranus salih, jiran yang baik. Sebab jiran ni memang kadang-kadang jiran yang problem, dia mula latih lidah kita ni jadi tak berapa elok. Tengok dia buat problem, rumah kotor, dia punya serangga dah mula start masuk ke rumah kita dah. Waktu tu kita ada perasaan yang kurang elok dengan jiran. Dan yang keempat ialah
al-mar'atus salihah, iaitu pasangan. Al-mar'ah tu sebab memang kebanyakan pengucapan Nabi ni dia fokus pada lelaki dulu. Okey, maknanya pasangan yang baik. Maknanya kalau dia perempuan, dia dapat suami yang baik. Maknanya yang tak ada masalah. Yang kalau ada problem pun dia tak panjang lama. Sebab memang rumah tangga ni tak boleh lari pada problem. Sebab tu kalau kita baca kehidupan rumah tangga Nabi pun dia ada problem. Cuma kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia kakukan isu tu. Dia tak sebut. Sebab sebahagian orang Melayu ni saya sebut sikit lah. Sebahagian orang Melayu kita ni, dia nampak rumah tangga ustaz ni okey kot, tak bergaduh apa. Mustahil benda tu. Sebab rumah tangga Nabi pun berlaku. Nabi pernah bergaduh dengan semua isteri yang dia kahwin. Semua isteri. Tak balik rumah mana-mana pun. Sebulan. Bukan sehari, 2 malam, 1-2 malam. Sebulan tak balik. Dan itu berlaku pada Nabi. Nabi berlaku. Tapi macam mana dia deal dengan benda-benda seperti itu? Cuma nak katanya, itu yang saya sebut. Tuhan beri kemudahan. Tapi mudah orang kita faham lain. Orang kita faham mudah ni apa yang dia nak semua dia dapat. Mudah yang dimaksudkan sini, apa yang kita nak, kita tak dapat. Tapi waktu tak dapat tu kita okey. Kita tak rasa galau, tak rasa macam tak nak hidup, nak bunuh diri, nak naik jambatan Pulau Pinang dah aku. Tak ada. Tak rasa macam tu. Okey. Ini itu maksud dia. Yang kedua, hadis ini menyatakan Nabi SAW sentiasa berzikir, berdoa dan mengiktiraf segala perkara yang berkaitan dengan Allah seperti mana termaktub dalam doa yang dibincangkan. Memang hidup sebagai seorang Muslim ni, zikir tak boleh lari. Cuma kaifiat zikir tu kena tahu yang betul. Ada orang dia berzikir banyak tapi zikir tak tahuan hala. Zikir dia zikir ghaflah. Zikir lalai. Tasbih dia panjang. Tapi zikir dia hingat, bising. Tak ada kesan. Tapi nak sebut zikir ni sini ialah pemikiran yang selalu duk ingat Tuhan. Itu maksud zikir. Yang ketiga, kita diajar untuk melakukan segala perkara semata-mata kerana Allah, bukannya faktor lain. Alangkah indahnya salat malam kita yang bermula dengan ikrar dan kesungguhan sebegini rupa. Memang korang tengok, kalau kita salin doa ni setengah muka surat lah lebih kurang. Kertas rajang tu, separuh muka surat boleh jadi lah. Okay. Separuh muka surat, 5 baris, 6 baris tu pada duk puji Tuhan. Tak minta apa pun lagi. Tapi bukanlah kata tak minta apa tu rugi. Cuma kata itu satu benda yang bagus lah. Yang keempat, menariknya selepas kita memohon keampunan kepada Allah dalam hujung doa, kita menutupnya dengan menyatakan tauhid kita kepadanya. Menurut saya secara peribadi, penutup doa sebegini amat memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa. Bukan penulis sajalah, mana-mana ulama' pun sebut macam ni lah. Okay. Memang doa-doa Nabi ni, dia macam satu package yang tak perlu modified pun. Dia ringkas, tak memenatkan, tak ganggu orang, tak kacau orang. Taklah kita tengok kaifiat nak amal doa ni boleh. Nak kena amal pada malam sekian, kena pakai baju sekian, sejadah pun kena warna ni, tak boleh warna lain. Kita tengok macam, aduh payah ni nak buat. Dapat belum tentu lagi. Okay. Tak ada dia punya orang kata apa kaifiat sesulit itu. Nabi tak pernah pun aturkan kita dengan macam-macam ni. Okay. Cuma Nabi bagi kalimat ni, kamu ambil. Kamu ambil dan kamu urus. Sebab tu kau tengok bila mana apa nama ni, Abu Umamah Al-Bahili, dia berhutang sampai dia pening. Duduklah masjid lepas asar. Lepas orang salat duk ada masjid sehingga Nabi tegur, apa kena kamu ni Abu Umamah? Dia pun kata, duyunun rakabatni wa humumun ghalabatni. Hutang sedang membelit aku, runsing sedang duduk atas kepala aku. Sehingga Nabi bagi doa pada dia. Doa tu kita mungkin tahu. Okay. Iaitu doa minta bayar hutang cepat. Okay. Lepas pada dia baca, tak lama lepas pada tu Allah Ta'ala jadikan dia terlepas pada bebanan hutang. Ada orang dia faham doa ni dia mendatangkan duit tiba-tiba. Bukan. Ada orang dia faham macam tu. Baca doa ni tunggu je kat rumah. Hutang berapa? 100,000. Datang 200. 100 boleh beli, boleh renovate rumah. Okey. Tak akan datang. Dia akan bagi apa? Dia akan bagi kekuatan. Sebab orang yang dibeli hutang, dia nak kerja tak semangat. Dia nak cari kerja tu tak semangat. Okey. Jadi dengan baca doa tu, dia punya emosi okey, tenaga dia dah neutral balik. Dia boleh kerja. Ataupun Allah Ta'ala gerakkan hati orang yang beri hutang tu, dia beri penangguhan sikit. Dia tak apalah, bayar lambat sikit pun tak apa. Ataupun dia tak apalah, hutang banyak ni aku potong 2-3 kali. Dia macam tiba-tiba benda tu terjadi. Sebab ada orang kita ni dia nampak macam tu. Dia nampak
Baca doa ni, tak lama lepas pada ni, buka Maybank Tuyu ke apa, ada 500-600 ribu masuk. Tak akan berlaku benda tu. Saya jamin tak akan berlaku. Melainkan tuan-tuan korak kat belakang mungkin boleh berlaku. Okey. Cuma nak katanya dia tak akan berlaku dengan magic macam tu. Okey. Saya nak sebutnya ada orang dia teruja bila mana Abu Umamah datang jumpa Nabi balik, dia kata aku dah okey dah. Hutang tu dah lepas dah. Sebab Abu Umamah tak cerita hutang lepas macam mana. Tak ada Abu Umamah lepas pada baca doa tu tak tahu entah daripada mana saudagar mana mari hantar emas dekat dengan setengah tempayan mari hantar. Tak ada. Dia tak cerita macam tu. Cuma dia yang para ulama sebutnya lah, yang saya tengok Syekh Abdul Razak Badar ada sebut salah seorang tokoh alim lah sekarang di Masjid Nabi, dia kata diberi kekuatan emosi untuk dia bangun kerja, ataupun tiba-tiba Allah Ta'ala buka pada pasangan dia, orang bagi pasangan dia kerja, boleh bantu untuk dia bayar, ataupun orang bagi keringanan orang yang beri hutang tu beri. Itu pertolongan yang datang, tak lebih daripada itulah. Dia tak akan datang secara miracle yang tak munasabah. Keajaiban tu berlaku, tapi berlaku dalam bentuk yang masih lagi hukum akal ni dia tak bertembung lagi. Boleh terima lagi. Okey. Jadi kita berpada situ je untuk doa istiftah yang kelima. Saya rasa ambil masa lama sikit untuk doa istiftah yang kelima ni supaya kita boleh ingat. Saya rasa penting yang tu dulu. Okey. Kita boleh ingat, kita boleh test baca dalam salat malam. Tuan-tuan akan rasa. Ambil masa untuk faham, untuk cari perkataan-perkataan dia tu supaya dia membekas. Yang lain-lain tu kita akan sambung lagi sebab dia tak banyak dah pun. 6, 7, 8, 9, ada 4 lagi. Dan lepas pada tu kita akan masuk bab yang kedua. Bab kedua ni pun dia tak panjang, dia lebih pada tafsir surah Al-Fatihah saja. Untuk kita faham dengan lebih detail apa sebenarnya bacaan yang sedang kita ucapkan tu lah. Okay. Cuma saya secara peribadi untuk doa istiftah yang kelima ni memang dia ada satu, orang kata apa, dawafi', faktor-faktor yang boleh memberi kekuatan emosi yang sangat kuat. Jadi kita pakat-pakat cubalah. Cuba untuk diri sendiri masing-masing supaya kita nampak apa yang sedang Nabi ajarkan kepada umat dia ni untuk untuk bagi kita ni hidup berpijak di bumi yang nyata dan tak cepat melatah, tak kalut, tak gopoh dalam urusan. Jadi kita berpada situ je. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.